Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya sayangi sekalian. Di kesempatan siri yang terakhir ini, saya kira untuk Ramadan pada kali ini, saya akan bacakan ayat 186 surah Al-Baqarah, ayat yang terakhir untuk siri ini, iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Maksudnya dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka katakan kepada mereka bahawa aku dekat dengannya, dan aku memperkenankan doa hambaku yang memohon kepadaku. Maka hendaklah hambaku menyahut segala seruanku. Mudah-mudahan mereka beroleh kebenaran ataupun mereka beroleh kecerdikan. Sahabat-sahabat sekalian, dalam ayat ini jelas kepada kita. Ayat ini jelas dan tidak berbelit-belit. Yang pertama, Allah sebut kepada kita bahawa Allah dekat dengan kita. Yang keduanya, Allah perkenankan doa kita yang kita mohon. Yang ketiganya ialah untuk memperkenankan doa, maka Allah menyuruh kita supaya kita menyahut seruannya, iaitu dengan melakukan segala perintahnya. Dan yang keempatnya ialah Allah menyuruh kita supaya kita meyakininya, beriman kepadanya, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala permintaan kita, Allah akan makbulkan. Dan yang kelimanya ialah dengan keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah memberikan kita suatu jalan, memberikan petunjuk kepada kita kebenaran untuk kita jalani hidup ini. Baik, yang pertama sekali Allah sebut ialah Allah dekat dengan kita. Dalam satu riwayat Imam Ahmad, dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad yang menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu rombongan perang bersama dengan para sahabat. Kemudian di kalangan para sahabat, dia melaung-laungkan takbir dengan kuatnya. Maka Rasulullah mencegahnya, melarangnya dengan mengatakan bahawa hentikanlah apa yang engkau laungkan itu, kerana sesungguhnya doa yang engkau pohon itu bukanlah kepada Allah yang tidak mendengar. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Maka perlahankanlah suara kamu. Sebenarnya lebih dekat antara kamu dengan Allah daripada kedudukan kamu atas binatang tunggangan kamu. Maksudnya antara kita dengan Allah terlalu dekat. Apabila Allah dengan kita terlalu dekat, maka sudah pastinya kita memohon sesuatu dengan suara yang perlahan. Allah amat menyukai kepada hambanya yang memohon doa kepadanya dengan suara yang merintih, dengan suara yang mendayu-dayu, dengan memuji-mujinya dan meletakkan diri kita ini di tempat yang paling bawah sekali di sisi Allah SWT ketika kita dalam berdoa. Contohnya, Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu ya Allah dengan sifat Engkau yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ya Allah. Aku ini banyak dosa kepadamu ya Allah. Aku tahu aku insan yang lemah ya Allah. Imanku rapuh kepadamu ya Allah. Itu contohnya. Kita memuji-muji Allah SWT dan kita meletakkan diri kita di tempat yang paling bawah sekali. Inilah doa yang Allah paling suka apabila kita melunakkan jiwa kita ini dengan suara yang merayu-rayu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang keduanya, Allah perkenankan doa. Allah memperkenankan doa kita ada 3 kategori. Yang pertama sekali, Allah perkenankan terus. Yang kita minta, Allah terus perkenankan. Mungkin pada hari itu kita minta supaya Allah permudahkan urusan, maka Allah permudahkan urusan kita. Yang keduanya, kita mohon kepada Allah SWT. Mungkin Allah akan gantikan dengan yang lain. Sebagai contoh, seorang anak minta kepada ayah belikan dia sebuah motor. Lalu ayah dia belikan dia sebuah basikal, tak beli motor. Kerana ayahnya tahu bahawa kalau dia beli motor, anaknya banyak merempit daripada bawa pergi ke sekolah. Maka Allah lebih mengetahui tentang hakikat kita, maka Allah gantikan dengan yang lain. Ataupun yang ketiganya ialah Allah tangguhkan permohonan kita. Satu, mungkin kerana kita memohon kepadanya dengan tidak begitu ikhlas, ataupun tidak begitu bulat, ataupun tidak bersungguh-sungguh. Ataupun yang keduanya ialah kerana Allah ingin menguji kita, tahap kesabaran kita dalam meminta kepada Allah SWT. Dan Allah juga ingin melihat sejauh mana tahap ketidakputusasaan kita apabila kita memohon sesuatu kepadanya. Mungkin doa kita akan dimakbulkan 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, barulah kita nampak bahawasanya Allah telah memperkenankan doa kita.
Kemudian Allah kata yang ketiganya ialah Allah menyuruh kita menyahut segala seruannya. Seruan Allah Subhanahu Wa Taala ialah untuk kita melakukan amal ibadah sebanyak yang mungkin, apalagi dalam bulan Ramadan ini. Maka dengan kita melaksanakan itu, maka barulah doa-doa yang kita mohon itu, maka Allah akan perkenankan. Sama ada perkenankan itu dalam tiga tahap tadilah. Kemudian yang keempatnya ialah kita hendaklah yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita memohon kepadanya bahawasanya Allah yang satu. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan melalui perantaraan, bukan melalui bomoh dan sebagainya, tapi kita direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berada dalam api yang marak, maka datang malaikat Jibril kepadanya, kata, wahai Ibrahim, kau mintalah apa yang kau rasa yang kau nak minta, kalau aku boleh bantu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan bahawa, wahai Jibril, kepada engkau tidak ada apa yang aku nak minta. Aku hanya minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai begitu sekali bahawasanya Allah menyuruh kita supaya kita terus berhubung langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantaraan sesiapa pun apabila kita nak memohon doa kepadanya. Yang terakhirnya ialah yang saya sebutkan tadi, ialah mudah-mudahan Allah memberikan kita kepada kita jalan kebenaran, iaitu dengan kita yakin kepadanya, maka Allah memberikan kepada kita suatu jalan untuk membuka minda kita bahawasanya kita ini seorang yang tidak berputus asa dan menjadikan kita seorang yang luhur dari segi budi kita. Kemudian seorang yang bertanggungjawab pada diri kita dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita seorang yang jujur dengan diri sendiri dan menjadikan amal ibadah kita suatu amalan yang lengkap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dapat menjalani hidup harian kita dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik. Kalaupun ada di kalangan hamba-Nya yang menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita tidaklah jauh. Walaupun kita tidak buat amal ibadah, kita tidak memohon doa kepadanya, Allah tetap dekat dengan kita. Yang jauh itu ialah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi satu andaian, contohnya katakan ada seorang yang miskin lah. Kemudian dia tidak ada rumah, tempat untuk dia berteduh. Lalu dia pergi tidur tepi bank. Mana-mana bank dia pergi tidur tempat, jadikan dia tempat berteduh. Maka sebenarnya antara dia dengan bank memang dekat, dan dia pun tahu bahawa di bank itu adalah tempat simpan duit yang banyak, tempat simpan harta. Tapi hakikatnya dia jauh dengan duit itu, walaupun dia sudah dekat tidur di bank selalu. Begitu juga dengan contohnya dengan orang yang hidup berjiran. Okay? Jiran dia sebelah rumah aja, tetapi kerana dia tidak pernah bertegur sapa, dia tidak pernah berborak dan sebagainya, maka hakikatnya adalah dia jauh dengan jirannya. Antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun begitu. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang jauh dengan kita, tetapi kitalah yang sentiasa menjauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pada Ramadan pada kali ini, dengan segala amalan yang telah kita laksanakan dan akhirnya kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa-doa yang telah kita minta sekian banyak sepanjang Ramadan ini, mudah-mudahan Allah terima dan Allah memberikan suatu petunjuk kepada kita untuk kita jalani kehidupan kita dengan lebih baik dari masa ke semasa jika Allah panjangkan usia kita. Sekadar itu saja tazkirah ringkas Ramadan daripada saya untuk siri yang terakhir ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semua, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada kelemahan saya. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Pasar dah buka. Jom ke pasar.